Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini kita akan bercerita tentang satu topik yang dinamakan sebagai color gradient dan gradient stop. Tuan-tuan dan puan, biasanya bila kita buat shape begini, kita boleh warnakan dia kan. Ini cara biasalah. Contohnya kita lihat kat sini, pergi dekat shape format. Okey, kita bentukkan warna apa yang kita nak. Hitam ke, biru ke, merah, terpulang. Tetapi ada masanya kita perlukan dua warna ataupun tiga warna untuk satu image ataupun objek ini. Okay, caranya begini. Okay, semula ya. Daripada saya klik pada image ni, pergi pada format shape. Okay, caranya begini Saya klik pada image ni, pergi pada format pane. Okay. Kalau kita tengok tiga ni tuan-puan, ada yang ikon macam chart ni kan, tong chart ni. Pergi kat fill ni, kita pergi dekat gradient fill. Okay. Untuk memahami ini pula tuan-puan, cuba kita tengok warna ni, dia ada no fill, kosong, tak ada color langsung, tak ada warna langsung. Solid fill, kita boleh satu warna dan kita boleh adjust warnanya dekat sini. Warna apa kita nak. Kalau saya letak warna purple, dia warna purple kan. Ataupun kita boleh buat gradient fill. Hari ni yang kita nak belajar tentang gradient fill ni ya tuan-puan. Ini ada dua warna, lebih pada satu warna. Kalau picture dengan texture fill pula, kita boleh letakkan gambar dalam tu. Okay, contohnya, insert ni, kita boleh pilih apa-apa gambar kita nak dan kita boleh letakkan dekat sini. Sebagai contoh, kalau saya insert sesuatu daripada image, katakanlah image logo ni katakan, saya insert, dan kata masuk begitulah. Ini maksudnya dengan picture ataupun texture fill. Okay. Ataupun kita boleh buat pattern fill. Pattern ni kita boleh pilih pattern apa kita nak. Pattern begini ke, pattern begini ke, terpulang. Ikut kita punya keperluan. Dan akhir sekali, slide background fill. Slide background fill ni sebenarnya, dia akan buat kita punya image ni ikut warna background kita sekarang. Warna background saya sekarang ni warna putih kan. Okay, katakanlah, saya tukar warna background saya pada warna lain. Warna ini katakan. Tengok Saya punya ni pun berubah ikut warna background kan. Ini, tengok saya klik slide background, dan ikut warna background. Okey, itu maksudnya. Right, sekarang ni, mari kita tengok macam mana kalau nak gunakan gradient fill. Okay, gradient fill tuan-puan, yang kita kena tengok ada beberapa perkara. Kita ada preset gradient. Ini gradient yang telah dicadangkan. Kalau kita pilih mana-mana ikut yang diberikan ni, bolehlah. Kita boleh klik di mana kita nak, ikut dia. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya kita ada warna kita yang tersendiri yang kita nak kan. Jadi kita tak gunakan preset ni. Kita boleh tukar dekat sini. Dia ada 4, linear, radial, rectangular ataupun path. Okey, kita mulakan dengan linear dahulu. Kalau linear bermaksud dia satu garisan saja. Jadi kalau macam kita ada 3 stop di sini. 3 stop. Okey, sekarang ni nanti saya akan terangkan lebih lanjut tuan-puan. Saya buang dulu stop ni satu. Okey. Linear ni pula direction ada banyak. Kita boleh pilih kat sini, ada lebih kurang berapa sini? 7-8 direction Kalau saya pilih yang ni, cuba tengok linear down. Yang warna orange tu akan dekat bawah tuan-puan. Saya klik tengok orange dekat bawah. Dan warna putih ni dekat atas. Jadi lagi sekali, gradient ni ada 2 atau lebih warna dan warna yang ada tu ada dekat 2 gradient stop yang ditunjukkan ni. Okay, itu satu. Linear, begitu rupanya. Kita boleh pilih direction apa dan angle pun kita boleh ubah juga. Ini ikut kesesuaian yang kita nak. Ubah dia punya angle kat sini. Itu yang pertama. Yang kedua, radial. Radial, bulatan lah. Jadi contohnya, ini contoh yang kita boleh pilih daripada tengah contohnya, warna ni. Dan ini juga mengikut keperluan kita. Rectangular, begini rupanya jadi. Dan path, begini rupanya. Path ni diikut shape yang kita buat ni kan. Dan ini sebenarnya tuan-puan, diperlukan latihan dan ikut kita punya keperluan. Jadi saya ringkaskan Yang ringkas dia nak kena faham dekat sini adalah gradient stop ni apa. Gradient stop adalah kalau 2 warna, jadi ini 2 warnanya. Okay, contoh nak mudah faham, saya tunjukkan linear dahulu tuan-puan Linear. Lepas tu saya ambil warna ni ke atas. Okay, ini jadi yang atas, warna ni. Tengok Ini stop yang kedua, ini stop yang pertama dipanggil. Okay, stop pertama ni disebabkan saya pilih dia begini, yang ni mana saya pilih yang ni saya pilih bermaksud ini linear up. Linear up bermaksud daripada putih ni dia pergi ke arah warna macam orange ni sikit kan. Di bawah ni pergi ke atas. Kalau saya tukar dia linear down, dia akan jadi beginilah.
Okey, semula Jadi tuan-puan kena faham, saya pilih yang linear up ni. Jadi ini gradient stop yang pertama, ni stop yang kedua. Stop ni kita boleh alihkan dia. Tengok apa jadi kalau saya alihkan stop yang pertama ni ke sebelah kanan sikit. Cuba tengok apa jadi dekat image ni. Okey, saya alihkan dia ke kanan sikit. Warna dia pun ikut berubah macam tu juga kan. Jadi kita boleh olah dia dengan mengubah kedudukan position dia panggil ni. Ni position ni, position stop ni. Nampak? Dan kalau saya ubah position yang kedua ni pun dia akan berubah juga. Jadi kita kontrol kat sini. Okey, ada masanya bila kita klik pada image, kita nak buat gradient, tiba-tiba ada lebih daripada satu stop. Contohnya ada 3 atau 4 stop begini. Warna pula berbeza kan. Jadi ada yang tanya saya, kalau ada 5 stop ni macam mana pula? 5 ni kalau tak perlukan, kita boleh buang. Sebagai contoh, caranya nak buang, klik dekat stop ni. Dekat sini ada tanda plus atau minus ni kan. Tekan yang minus ni, dia akan buang lah. Ada beberapa versi, dia punya interface dia punya rupa dia lain sikit. Tapi ada tulis tambah dengan tolak tu kan. Kita boleh tambah ataupun tolak, dia buang dia. Okay, kalau saya nak buang, saya klik dan saya tekan minus tu. Klik dan buang. Kita klik dan buang. Itu cara nak buang dia. Kalau tambah sama jugalah, tambah, kita klik tambah je lah. Tambah, dia akan tambah lah. Okay, katakanlah saya tambah semula Sekarang ni saya ada 5 warna ni, 5 gradient stop. Dan saya dah tahu dah, dia bermula dengan putih ke bawah ni dan pergi ke atas kan. Apa jadi kalau saya tukar gradient stop ni punya warna? Okay, stop yang kedua, saya tukar daripada warna merah katakan. Merah, tengok. Ini pun jadi merah juga kan. Stop yang ketiga, saya warnakan dengan warna biru. Stop yang keempat, kita warnakan dengan warna hijau. Dan stop yang kelima, kita warnakan dengan warna hitam katakan. Jadi begitu rupanya. Ini bermaksud ada 5 stop di sini. Dan stop ni pula kita boleh kontrol dia, kita boleh olah dia dengan cara menggerakkan ke mana kita perlukan ni. Akan datang nanti bila kita makin banyak buat image menggunakan gradient, kita akan nampak dia punya kepentingan dia macam mana tuan-puan. Jadi itulah caranya. Sama juga, tengok kalau saya klik kat sini, saya gunakan gradient juga. Ada 5 juga stop, tetapi saya gunakan radial. Dia akan jadi begitu tuan-puan. Nampak Radial ni, cuba tengok kalau saya klik dekat dia punya direction, dia tengah bermula daripada yang ni daripada bottom right corner ni. Jadi tengok ini stop yang pertama kat sini, lepas tu dia naik ke atas begini, merah, lepas tu biru, hijau dan hitam. Dan ini pula ikut kita punya keperluan lah. Okey, itu satu perkara. Seterusnya tuan-puan. Okey, katakan tuan-puan kita nak buat bentuk sfera begini. Caranya kita gunakan shape bagi bulat begini. Kemudian kita buangkan dia punya outline dan kita gunakan gradient. Tapi kita tak nak semua warna ni kan. Daripada saya buanglah mana yang saya tak nak tu. Kita buang, mungkin ni pun kita buang juga. Kita buat sebiji macam yang sfera yang ada ni. Okey, sfera yang ada ni, yang satu ni warnanya merah gelap. Okey, saya letak dekat situ. Okay, sekarang saya pilih radial. Kali ini saya pilih dia punya direction tengah, tuan-puan, daripada tengah. Daripada tengah begini. Dan tengok saya boleh ubah kedudukan gradient stop ni. Saya nak ubah dia ke arah 80%. Tengok position dia 80%. Yang ni pula saya ubahkan sampai ke hujung begini. Dan satu perkara tuan-puan, kita punya warna ni kita boleh ubah dia punya brightness dia. Tengok saya ambil gradient stop yang kedua ni, yang merah gelap ni, saya boleh gelapkan lagi tuan-puan. Saya tarik dia ke kiri, dia jadi negatif. Nampak dia jadi semakin gelap. Kalau saya buat apa-apa ni, hitam terus kan. Tapi kita tak nak sampai hitam begitu terus. Mungkin kita buat sampai 60% sahaja katakan. Okay. Dan kita klik dekat stop yang pertama, kita boleh naikkan dia punya brightness. Nak naikkan pun boleh, tak ada masalah. Tapi masalahnya makin naik, makin dihilanglah warna merah tu kan. Mungkin kita naikkan dia sedikit saja begini. Kemudian dah jadilah. Okey, itu satu. Nampak Lagi satu, macam mana saya nak buat yang bentuk shiny begini? Saya Ctrl D, duplicate dia. Kecilkan kat sini. Kemudian yang ni saya tukar pada warna putih. Dan ini pun warna putih juga. Warna putih. Okey. Dan saya tukar ini kepada linear. Linear yang daripada atas punya, katakan begini. Kemudian
saya boleh tukar dia punya transparansi tuan-tuan Okey, sekarang ni yang stop yang kedua ni yang dekat bawah ni. Dekat bawah Jadi saya boleh naikkan transparansi dia sampai 100%. Tuan-tuan Bermaksud gradient stop ni kita boleh ubah dia punya load sinar dia. Banyak mana kita nak bagi nampak. Kalau saya biarkan dia kosong, nampak dia nampak putih terus lah. Saya bagi 100, hilang terus, dia nampak dia punya warna background sfera kat belakang ni. Ini cara orang gunakan untuk buat sfera yang shiny begini kan. Okay, lagi satu contoh tuan-puan, katakan gambar ni. Jadi saya buat gambar ni begini kan. Okay, saya control D dia dan saya buangkan dia punya group. Okay, macam mana bentuk shiny yang begini? Konsep yang sama juga saya gunakan. Tengok Yang ni saya control D, saya kecilkan sikit. Takkan begini. Kali ini cuma yang gelap saja saya letakkan pada warna putih tuan-puan. Letakkan dia pada warna putih. Okey, kemudian yang warna macam pink sikit kat bawah ni, saya naikkan dia punya transparansi kepada 100%. Kemudian saya alihkan dia ke atas sikit. Tujuannya supaya saya nak bagi warnanya bukan saja hilang, tetapi dia blend, dia macam match dengan warna dekat belakang tu. Jadi betul lah dia nampak macam bahagian atas ni dia nampak macam shiny sikit kan. Itulah cara ni tuan-puan Okey, lagi satu tuan-puan. Okey, katakan tuan-puan kita ada image begini, warna gradient begini. Okey, apakah maksud rotate with shape ni? Kan? Apakah maksud dia? Jadi, sekarang kita cuba Kita ambil ini satu. Ini adalah rotate with shape, kita tick dia. Kemudian yang kita control D dekat sebelah ni. Kita buang yang rotate with shape ni. Okey, yang ni ada rotate with shape, yang ni pula tak ada. Apakah bezanya Okey, kalau yang ada rotate with shape, kalau kita pusingkan dia ke ejam macam mana sekalipun, dia punya warna tu akan kekal duduk begitu juga tuan-puan. Nampak merah kat ni kan. Tetapi yang ni sebabkan tak ada rotate with shape, kalau kita pusingkan dia, cuba tengok apa jadi kepada warna dia lepas saya lepaskan ini. Nampak? Dia akan kekalkan duduk dekat atas sama macam yang direction yang kita pilih ni. Jadi kalau kita nak kekal warna dia kekal sama, kita kena bagi dia kita klik dekat bahagian rotate with shape ni Okey. Dan yang terakhir tuan-puan, yang terakhir, kita boleh tukar warna dia menggunakan eyedropper. Ikut warna apa yang kita nak. Terutamanya kalau warna tu kita tak pasti warna apa kan. Kita ada image kat sini sebelah kiri ni, warna apa yang kita nak. Kita pilih pada image, kita pilih pada gradient fill. Okey, color yang pertama, warna yang stop yang pertama ni, mungkin kita nak warna yang ada kat sebelah kiri saya ni. Saya klik dekat eyedropper, saya klik dekat warna ni dah okey. Dapat satu warna yang atas tu. Kemudian lagi satu ni, saya klik sini lagi sekali, dekat more colors, ada eyedropper, saya pilih yang lembut ni sikit. Okey. Lagi satu tuan-puan, lain versi, lain dia punya interface dia, rupa dia kat sini tetapi konsepnya masih sama, gunakan eyedropper ni. Klik kat eyedropper, pergi dekat mana yang warna yang kita nak tu. Bagi contoh klik kat sini, ini warna yang saya nak, klikkan dia. Kalau saya tekan okey lah. Jadi warna yang akan ikut begitu. Tuan-puan, harapan saya semoga dapat menjelaskan sedikit tentang fungsi color gradient dengan gradient stop ni. Jika ada apa-apa soalan tuan-puan, tinggalkan dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan baca semuanya dan kita akan tengok mana-mana yang soalan yang mungkin kita boleh bantu, kita akan terangkan dalam video yang seterusnya. Terima kasih tuan-puan. Subscribe Cikgu PowerPoint. Terima kasih.